Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadil khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, Allah beri kesempatan lagi kepada kita untuk berada di bulan Ramadan ini. Maka perbanyaklah amal ibadat di bulan Ramadan ini. Terutamanya banyaklah minta ampun dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mudah-mudahan Allah himpun kita di hari akhirat nanti di dalam surga Firdaus, sebagaimana Allah himpun kita di taman surga di atas dunia ini, yaitu majlis ilmu. Yang ketiga, yang keempat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima apa saja amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini menjadi satu perniagaan yang menguntungkan kita di hari akhirat nanti apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita baca kitab kita. Tengok kita muka surat 15. Kita bahas tentang hukum syarak. Muka surat 15, tengok kata. Dan arti wajib syarak itu. Nampak tak? Kita nak belajar pagi ini hukum syarak. Yang kita duk sebut di mulut selalu hukum syarak, hukum syarak, mahkamah syariat. Mahkamah syariat. Itu mahkamah syariah kita dah sebut tu. Apa maksud hukum? Hukum ialah keputusan. Ha, kaf, waw, min. Tulis dia, baca dia hukum. Bahasa Arab, kalau bahasa Melayu kita keputusan. Syarak, apa maksud syarak? Dulu kita dah mengaji lah kat sini. Haji dah tulis, undang-undang. Ya? Keputusan undang-undang. Undang-undang siapa? Undang-undang Allah. Itu nama dia hukum syarak. Hukum syarak, kalau orang tanya kita hukum syarak apa aja? Hukum syarak, undang-undang, keputusan undang-undang Allah. Begitu. Nah, baik, tengok. Kemudian keputusan undang-undang Allah tu 5 benda. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itu adalah undang-undang Allah. Baik, pagi ini kita nak tengok wajib tu apa maksud wajib. Nak hurai satu-satu. Yang kata undang-undang Allah ini 5 benda. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Wajib tu benda apa? Itu dia nak hurai kat kita pada pagi ini. Dan arti wajib syarak itu, bagi faham wajib syarak tu benda apa? Ialah barang. Kat situ kita berhenti kan? Betul tak kat situ? Ya? Ialah barang. Wajib syarak, dan arti wajib syarak itu barang. Barang di sini bukan barang yang kita pergi beli kat pasar raya tu. Bukan barang tu. Barang di sini benda, perkara. Dia buat contoh. Ialah barang yang dituntut, benda yang dituntut. Perbuat akan sebagai tuntutan yang putus, sekira-kiranya dijanjikan dengan beri pahala atas mengerja akan barang. Kena rujuk situ. Itulah maksud dia wajib. Apa maksud wajib?
Wajib ni satu benda yang Allah perintah kepada kita, mesti kena buat, tak buat tak boleh. Itu maksud dia wajib. Ya. Dan disiksa atas yang meninggal akan dia, akan barang, akan benda tadi. Kalau hang tak buat, janji azab kena bakar dengan api neraka. Tu maksud dia wajib pada syarak. Nanti kita kena beza ni, wajib pada syarak, wajib pada adat, wajib pada akal. Sebab tu kena mengaji yang ni dulu. Sebelum nak lompat pergi pada wujud qidam ni, nak kena tahu yang ni dulu. Nah, apa maksud wajib syarak tadi? Wajib syarak ni satu benda yang Allah perintah kepada kita. Perintah kepada kita tu perintah yang putus, tak boleh hang tak buat. Tak buat berdosa, buat dapat pahala. Begitu. Dengan ketiadaan uzur, baca macam ni kalau nak ikut nahwu. Tuntutan yang putus itu dengan ketiadaan uzur, ataupun meninggal tuntutan itu dengan ketiadaan uzur. Kalau uzur pada syarak, tak apa, kita tak buat. Nah, itu maksud dia. Contohnya benda apa, seperti mana tu? Seperti itu dia panggil ilat. Kalau kita mengaji ilmu nahwunya, ilat dia panggil. Benda apa yang Allah tuntut suruh kita buat jadi wajib benda tu? Seperti, tengok baca dia, cara dia macam tu baca. Seperti mengenal Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala ini tuntutan hukum syarak kepada kita. Tidak haji? Mengenal Allah, nak kenal Allah tu tuntutan daripada Allah. Mailah hukum syarak kepada kita, undang-undang Allah mai kepada kita, letak atas bahu kita. Apa dia tuntutan itu? Tuntut yang putus itu. Seperti mengenal Allah Ta'ala. Tak belajar sifat 20 berdosa. Itu maksudnya. Mengenal Allah Ta'ala ni maknanya nak kenal Tuhan, nak pergi buat macam mana? Kena belajar. Belajar ilmu apa? Nak kenal Tuhan. Belajar ilmu fiqh, nak kenal Tuhan? Tak. Belajar ilmu tajwid, nak kenal Tuhan? Tak. Belajar ilmu apa? Ilmu sifat 20. Maka siapa-siapa yang tak belajar sifat 20, duduk dalam keadaan berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dia tuntutan yang putus. Nak kena baca ayat macam ni. Baik. Nah, maknanya sebahagian lebih teruk lagi tuan-tuan, tak belajar, tidak mengenal Allah ini bukan sekadar kita berdosa dengan Allah. Bahkan sebagian ulama kata solat kita tak terpakai, solat kita tidak diterima oleh Allah. Tapi solatnya sah. Solatnya sah, kena ada rukun, ada syarat, rokok, sujud, baca Fatihah. Solatnya sah, tapi pahala tak ada. Umpama kita tanam pokok bunga dalam rumah kita, ataupun kita tanam cili di pasu dalam depan rumah kita, tanam cili padi. Pokoknya ada, daunnya ada, tapi buah tak ada. Apa manfaat pokok ni? Kita tanam pokok cili, apa kehendak kita? Hasil buah. Kita tanam bunga, apa? Bunga tak ada. Ada daun, ada akar, ada batang. Walaupun daun tu rendah, elok, nampak cantik, tapi manfaat tak ada. Walaupun sembahyang banyak, tasbih banyak, sedekah banyak, puasa banyak, pahala tak ada. Umpama pokok cili yang tidak ada cili. Begitulah umpama dia tuan-tuan. Siapa-siapa yang tidak mengenal Allah, tulis mengenal. Kenapa dia tak tulis percaya? Ya? Kenapa tak tulis? Hendaklah kamu percaya kepada Allah. Sebelum nak percaya kepada Allah, kenalkan dia. Sebelum kamu nak kata dia ni bagus, kenalkan dia. Sebelum nak meminang dia ni perempuan, dia nak meminang dia, kata cantik dah, pernah tengok dengan dia. Kenal ke tidak dia tu? Begitulah tuan-tuan, umpama kita nak yakin kata Tuhan kita ni kuasa, kenal ke dia?
dia masuk di sini. Yang ni lah dia sebut selalu apa dia? Awaluddin ma'rifatullah. Mana apa di situ juga. Sedih orang yang sembahyang banyak tapi dia tak belajar sifat 20. Dia kata tak payah belajar. Kita yakin kata Tuhan ada, Tuhan kita Allah cukuplah. Sebelum hang nak yakin, hang kenal ke dia? Sama ke yakin dengan kenal? Tak sama. Yakin tapi tak pernah tengok. Yakin kata singa ni dia makan orang, singa ni. Tapi macam mana rupa singa? Tak tahu, aku tak tahu. Tapi singa memang garang. Kita tetap masuk hutan juga. Tapi kalau kita kenal singa, kenal kata singa ni kuku dia macam mana, taring dia macam mana, badan dia macam mana, kekuatan dia macam mana, maka keyakinan kita tu makin kuat. Tak berani kita nak masuk hutan. Maknanya tak berani kita nak buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita kenal Tuhan. Orang yang buat maksiat, orang yang teringin duk makan rasuah pasal dia tak kenal Tuhan. Begitu. Dah tuntutan yang putus. Maka tengok kita. Dia kata seperti mengenal Allah Taala. Nak kenal Tuhan ni macam mana? Kita kena belajar. Sifat 20. Kemudian kita belajar ilmu fardu ain. Sifat 20 ni fardu ain lah. Maka dapat pahala lah atas yang mengenal Allah Ta'ala itu. Bukan sahaja amalan kita sah, bukan sahaja Allah terima kita sebagai hamba, kita juga diberi pahala. Ni kita belajar ilmu fardu pada pagi ni tuan-tuan, pahala tak tahu berapa banyak. Kenapa? Dalam banyak-banyak ilmu mengenal Allah inilah ilmu yang paling banyak sekali pahala. Sebab kita duk kaji tentang Tuhan yang kita sembah. Ilmu ni, ilmu yang kita belajar pagi ni, ilmu yang kita duk kaji tentang diri Tuhan. Adapun ilmu fiqh, ilmu cara nak sembah Tuhan. Ni rokok ni macam mana, sah batal macam mana, itu fiqh. Adapun ilmu tasawuf, macam mana nak jadi ikhlas. Adapun ilmu usuluddin, ilmu sifat 20 ni, kita duk kaji tentang Tuhan, zat Tuhan kita tu. Lagu mana dia ni, Tuhan kita ni, maka kita sembah dia, baru sembah dia. Betul. Nah, dan berdosalah atas yang tidak mengenal Allah Ta'ala itu. Nampak? Berdosa. Kita hari-hari duduk dalam keadaan berdosa. Kita duk rasa tak semayang ni berdosa, kalau tak solat fardu ni 5 waktu berdosa. Hang tak belajar sebab 20? Nak kira di mana tu? Berdosa yang itulah. Saya kalau doa, dosa yang kita sedar, dosa yang kita tak sedar, dosa yang kita nampak, dosa yang sengaja kita buat. Dosa yang nampak ni kita jarang buat dosa. Kita nak curi tak berani, kita dosa. Nak mengumpat tak berani, berdosa. Dosa yang tak nampak ni benda apa? Ni dosa-dosa yang macam ni. Kita berasa kita sembahyang kan. Hari-hari naik motor kat Cai sampai lucut tayar-tayar, hari pergi masjid. Tapi orang mengajar sifat 20, dia tak datang belajar. Dia balik. Duduk dalam keadaan berdosa. Sampai mana dia berdosa? Sampai mati dia berdosa. Sampai mati dia berdosa. Dan kenapa? Kenapa kan kita doa dah hukum syarak atas orang yang mengenal Allah Ta'ala. Hukum syarak ni hukum Tuhan. Tuhan suruh kenal dia. Bukan ulama suruh kenal Tuhan. Tuhan suruh kita kenal dia. Tak kenal juga. Begitu. Nah, dia kata dan berdosalah atas yang tidak mengenal akan Allah Ta'ala itu, bahkan tidak sah agamanya. Allah teruklah, ya, tak sahlah agama dia. Agama ni benda apa? Tu kita dah sebut, percaya kepada Allah, agama lah tu, ya. Tak sah agama dia. Dan apabila tak sah agama dia, tak sah iman dia. Semua dia bersangkut paut. Puncanya tidak mengenal Allah. Begitu. Tengok kita. Dan tu macam mana lagi? Dan benda yang tuntut pada syarak itu, dan seperti sembahyang 5 waktu, lepas tu baru sembahyang. Nampak tak? Kenapa dia tak letak sembahyang dulu, lepas tu baru mengenal Allah? Nampak tak? Dia letak mengenal Allah dulu, baru pergi sembahyang. Begitu. Nah, ini sembahyang.
Sembah tak apa? Sembah Tuhan. Ada tak Tuhan? Ada, ustaz. Tahu kat mana kata ada Tuhan? Depa kata ada. Dia ikut orang. Orang kata ada. Ikut orang. Dia panggil taklid. Tak boleh kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak taklid bab hukum, bab ilmu fiqh, taklid Imam Syafi'i, taklid Imam Hanafi, taklid mazhab dalam ilmu usuluddin mengenal Allah tak boleh taklid itu. Tahu kat mana kata Tuhan ada? Ni ikut ayahku, tok nenek aku, tu dia panggil taklid. Taklid ni ikut orang. Tu dia panggil taklid. Kita taklid dalam bab fiqh ikut Syafi'iyah, tu dia panggil taklid. Ikut, tu dia panggil taklid. Dalam bab mengenal Tuhan tak boleh ikut orang. Kita kena mengaji dengan sendiri, kena bawa dalil. Ada tak Tuhan? Ada Tuhan. Mana bukti kata ada Tuhan? Kita bawa dalil satu. Gitu. Tu kena belajar macam tu. Maka dapat pahalalah atas yang mengerjakan sembahyang. Sembahyang ni pun tuntutan syarak yang putus tu, maksud dia wajib pada syarak. Nah, kita dah bahas tentang wajib pada syarak. Begitu. Dan berdosalah atas meninggal yang meninggal, dan berdosalah atas yang meninggal. Meninggal akan dia akan sembahyang. Kena rujuk itu. Meninggal dengan ketiadaan uzur. Kan? Kalau uzur tak apa, tapi kena qada juga bab sembahyang ni, kerana dia tuntutan yang putus tu, maksud dia wajib pada syarat dan sebagainya. Dan segala perkara yang wajib dikerja akan perkara. Nah, adapun puasa, kenapa dia tak sebut puasa, zakat, haji? Itu kan dia sebut di sini seperti mengenal Allah Ta'ala wajib pada syarat. Apa maksud wajib pada syarak? Tuntutan yang putus, tak dapat tidak, kamu kena buat benda tu sampai mati. Belajar sampai mati. Adapun puasa, dia bukan tuntutan yang putus. Puasa, kalau gastrik, kalau puasa sakit, mudarat, boleh puasa tak? Tak boleh puasa. Sebab tu dia tuntut tu tak putus. Haji, zakat, tuntutan yang putus tak? Zakat, kalau kita ada cukup haul nisab baru kena bayar zakat. Ya. Adapun haji, tengok pula duit ada, perjalanan kamu nak pergi ke Mekah tu okey tak okey? Kalau lengkap baru tuntutan tu yang putus. Adapun sembahyang, hang sakit tak boleh sembahyang berdiri, kena sembahyang duduk. Tak boleh sembahyang duduk, sembahyang berbaring. Tak boleh sembahyang berbaring, sembahyang dengan pelupuk mata. Tak boleh sembahyang pelupuk mata, sembahyang dengan niat. Kan? Sembahyang dengan, maknanya tuntutan ni macam mana? Putus. Kok mana selagi yang duduk atas bumi ni, kecuali apa dia? Uzur macam mana? Gila. Gila, tak ada sembahyang. Kena akal tak ada. Orang gila duduk jalan tu, wajib tak dia sembahyang? Tak wajib. Tuh. Tapi selagi mana ada akal, wajib kena sembahyang. Sakit, duduk terlantar atas hospital, duduk nyawa lagi, elok. Wajib dah sembahyang? Wajib kena sembahyang juga. Nak buat macam mana sembahyang tu? Nak bergerak tak boleh. Dengan pelupuk mata sembahyang. Ngadap sudah kiblat, ni kiblat, pakai pelupuk mata. Niat rokok, sujud, baca Fatihah. Sampai macam tu tuntutan tu. Sama lah dengan mengaji sebab 20 ni. Tak boleh mengaji dekat sini, pergi cari, kena pergi cari dekat mana-mana. Sebab itulah sifat 20 ni, kalau dalam satu taman ni tak ada orang mengajar, satu Shah Alam ni tak ada orang mengajar sifat 20, berdosa satu Shah Alam ni. Kerana dia perdu'ain dan perdu'ain. Kena ada seorang untuk mengajar, untuk faham sifat 20, mengajar secara tafsir, untuk ajar anak-anak kerja supaya faham sifat 20 secara tafsir. Anak-anak karya kalau boleh faham secara tafsir, bagus sifat 20 ni. Kalau paling kurang dia kena faham sifat 20 ni secara jalan ijmal. Dia panggil jalan ijmal macam mana? Macam kita belajar kat sini,
Ustaz tanya tak boleh nak jawab, tapi faham, tahu untuk diri sendiri, tapi nak hurai satu-satu tak boleh. Tuhan ada. Mana bukti kata Tuhan ada? Nak terang balik tu tak boleh. Tu dia panggil mengetahui secara ijmal. Lepas dah berdoa ke atas kita. Begitu. Habis itu. Dan arti sunat. Dan arti sunat itu ialah barang yang dituntut perbuat akan dia sebagai tuntutan yang tidak putus. Itu maksud dia sunat. Adapun sunat, tuntutan dia tidak putus. Sekira-kiranya dijanjikan dengan beri pahala atas yang mengerja akan dia, akan perkara sunat tadi. Dan tidak disiksa meninggal akan dia akan perkara sunat tadi. Macam sembahyang tasbih tadi. Kita tak sembahyang dosa tak? Tak dosa. Kalau kita sembahyang, bagi pahala kepada kita. Itu maksud dia sunat. Tetapi kalau kita mengikut kitab ni, dia kata apa dia? Bahkan merugi ia akan masanya. Dia tulis macam tu kat dalam kitab kita. Selalu kita dah sebut di mulut kita ni, yang kita faham ni, apa maksud sunat? Sunat ni buat dapat pahala, tak buat tak dosa. Jangan guna kaedah tu. Apa maksud sunat? Buat dapat pahala, tak buat rugi. Itu maksud dia macam tu. Kita selalu kita sebut apa dia? Buat dapat pahala, tak buat tak dosa. Jadi kita pun malas lah nak buat benda tu, kan? Jangan guna kaedah tu. Sembahyang tasbih ni sunat. Kalau tak sembahyang, ruginya aku. Kerana masanya. Wal as innal insana lafi khusr. Masa kita rugi. Ni kalau tak dan hari ni, sembahyang tu nak tasbih, nak ambil hari ni nangis, keluar darah pun takkan balik masa tu. Masa ni kan duk tinggal kita selalu. Kalau kita tak sempat hari Sabtu ni buat kebaikan, kita nak ambil Sabtu tarikh yang sama ni, tak ada orang. Dia makin jauh, makin tinggal. Begitu. Kalau mengikut Imam Al-Ghazali, dia kata apa dia? Benapa sesuatu yang jauh dengan kita? Sesuatu yang jauh dengan kita, kata Imam Al-Ghazali, bukan negeri Cina, bukan angkasawan. Benda yang jauh dengan kita, benda yang jauh dengan kita ni ialah masa tahun 2023 ni. Nanti Mai 2024 tak ada orang nak cari balik, tak ada orang dia ni. Hilang, dia duk makin jauh dengan kita. Begitu. Nah, itu benda yang sunat. Dia kata apa dia? Bahkan merugikan ia akan masa. Kenapa jadi rugi? Benda tu sunatnya kerana. Tu kerana tu bukan saja dia tulis tu. Cara baca dia macam mana? Benda sunat ni siapa yang tinggal, dia kata rugi. Kenapa rugi? Kerana yang sunat itu setengah daripada tawaran Allah Subhanahu wa taala. Benda yang Allah tawarkan kepada kita, Allah offer kepada kita, Allah promosi kepada kita, tiba-tiba kita tak mau benda tu. Rugilah, kan? Rugilah. Orang datang rumah kita, ni Haji, mau tak aku nak bagi kereta sebiji kat hang, free, promosi. Ataupun mau Haji tak, kereta Myvi ni sebiji RM1. Biasanya RM50,000, RM60,000. Tak maulah saya nak harga RM50,000, tak mau harga RM1. Cerdik ke apa ni? Tu nak buat contoh macam tu lah, kan? Maka benda sunat ni benda yang Allah promosi kat kita. Hang nak ambil, hang untung. Tak ambil, rugi. Macam tu. Tu maksud dia sunat. Kerana benda yang sunat ni adalah promosi ataupun tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tengok kita, maka orang yang menolak tawaran Allah itu adalah orang yang sangat rugi. Itu benda sunat. Contohnya macam mana? Seperti sembahyang sunat rawatib. Tahu sembahyang sunat rawatib macam mana? Qabliyah, ba'diyah, qabliyah, ba'diyah. Itu tawaran. Tak sembahyang sunat ni berdosa dah kita? Tak berdosa. Tapi rugi. Bukan sekadar rugi, bahkan sembahyang sunat rawatib ni dia panggil sunat qabliyah, ba'diyah.
Contohnya kita tadi nak semayang fardu subuh, kan kita ada semayang sunat qabliyah subuh, betul tak? Segala cacat celah semayang kita yang fardu tu, semayang itu kita tampan. Nanti kita semayang zuhur. Semayang zuhur tu fardu. Sebelum nak masuk zuhur, orang dah azan, kita qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Apabila semayang kita yang jadi rosak, mungkin jadi tak khusyuk sikit, cacat celah dalam bacaan kita, kan? Semayang ni lah duk tampung, duk palang macam rumah kita bocor tu, nampak berlubang sana berlubang sini, ambil penampal dia pergi tampai. Maka semayang kita ni macam tu lah. Semayang kiri kanan rawatib lah, duk kepung ataupun duk jaga semayang kita. Begitu. Bukan sekadar dia dapat pahala, tapi dia duk kontrol pahala yang fardu tu bagi kepada kita. Tu semayang. Dia kata contohnya seperti semayang sunat rawatib dan semayang sunat tahajud. Dia kata, dan umpamanya, itulah benda yang sunat. Daripada segala perkara yang sunat-sunat, maka dapat pahala lah atas yang mengerjakan sunat-sunat yang tersebut itu, dan tidak disiksa atau atas yang meninggalkan dia akan perkara sunat tu. Hanya besarlah rugi masanya dengan meninggalkan itu. Nah, kita kena banyak buat benda sunat. Nabi kata orang yang paling takwa, dia bukan buat sekadar benda yang fardu, tapi dia buat benda yang sunat sekali. Sahabat kata, ya Rasulullah, orang yang paling takwa, orang yang paling terbaik di sisi Allah, orang yang kedudukan tinggi di sisi Allah ni orang yang macam mana ya Rasulullah? Nabi kata pada orang yang buat benda fardu dan orang yang buat benda sunat. Bukan sekadar benda fardu, tapi sunat, segala sunat-sunat semua dia buat. Ini orang yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena banyak buat perkara sunat. Habis itu. Nah, dan arti haram. Haram itu barang yang dituntut tinggal sebagai tuntutan yang putus. Yang ni haram tuntut ke atas kita tinggal. Yang wajib tadi apa dia? Tuntut kita buat. Beza macam tu. Dan arti yang haram itu ialah barang yang dituntut akan dia tuntut pada syarak lah ni. Kita dah bahas tentang hukum syarak, ya? Sekira-kiranya dijanji dengan azab atas yang mengerjakan dia akan barang, dan diberi pahala atas yang meninggal akan dia akan barang. Begitu. Perkara yang haram ni kita dituntut tinggal. Apabila kita tinggal, dapat pahala kat kita. Contoh, kita duduk tengah mengupak, duduk tengah-tengah mengupak, takut kalau berhenti, diri berhenti itu dapat pahala. Kita berhenti daripada buat maksiat tu, tengah berjalan nak pergi caukit, nak berzina contoh, tak jadi pergi, diri tak jadi, stop, tak begitu, Allah bagi pahala. Begitu. Nah, meninggal dengan ikhlas. Cara baca dia meninggal benda-benda yang maksiat tadi dengan ikhlas, baru ada pahala. Tadi duduk tengah mengupak dengan si Timoh, nampak si Timoh datang, berhenti mengupak tu sebab apa? Sebab tuan dia datang, tak dapat pahala. Yang kata dapat pahala ni macam mana? Duduk tengah mengupak, Timoh ni kan, dia ni kemetot. Contohnya pergi kata macam tu, ngupak kat orang, ngupak lah tu. Kita berhenti, tak maulah, kan? Takut kepada Allah, baru dapat pahala. Tapi kalau kita mengupak pasal ada orang, tak dapat juga pahala. Contoh, kita nak pergi berzina, ataupun kita nak pergi merompok bank. Contohnya kita nak pergi merompok bank, siap senjata apa, jom kita 5 orang nak pergi merompok bank. Tiba-tiba polis ada, tak jadi merompok, dosa tetap ditulis juga, dosa fardu. Dosa benda tu kita tak buat lagi. Sama lah macam mengupak tadi, kita duduk tengah mengata si Timoh ni, tiba-tiba berhenti kita mengupak daripada Timoh datang ni, dosa tu.
Dia panggil dosa juga. Kita nak berzina dengan seorang perempuan, tiba-tiba mak dia datang, tak jadi. Kalau mak dia tak datang, mesti kita berzina. Kalau polis tak datang, mesti kita merompak di situ. Kalau timah ni tak datang, mesti kita mengumpat. Maknanya kita berhenti daripada buat benda haram tu bukan dengan ikhlas. Ditulis juga dosa kita. Tu dosa qalbu, dia panggil dosa hati. Niat kita nak buat jahat. Ada orang cakap, kita ni, Allah kita ni buat dapat pahala. Kalau kita tak buat, kalau kita nak buat maksiat, kita tak buat, Allah tak tulis lagi dosa. Tak, dosa qalbu sudah ditulis. Yang kata tak tulis lagi benda yang dosa kita nak buat ni, memang kita berhenti dengan ikhlas suruh, baru tak tulis. Tu banyak orang salah faham. Ustaz, kita ni, Tuhan kita ni, dia maha kasih, maha sayang kepada kita. Benda yang baik ni kita nak sedekah, niat nak sedekah je dapat pahala dah. Betul tak tu? Dapat pahala dah. Tapi kalau benda maksiat, kita niat nak merompok tapi tak merompok, tak kira dosa lagi. Tak kira dosa perbuatan, adapun niat dah dikira dosa. Niat tu dah kira dosa. Dosa apa dia panggil? Dosa hati, dosa qalbu. Qalbu kamu kosong macam tu. Nah, dia kata meninggal dengan ikhlas seperti berzina dan meminum akan minuman yang memabukkan dan memakan akan makanan yang diharamkan dan ditegahkan seperti arak, darah, ganja dan sebagainya. Kita berhenti itu buat perkara maksiat ni, semua benda ni haram. Berzina haram, minum arak haram, makan benda yang haram-haram, makan ganja pun haram. Semua benda yang mabukkan ni haram. Tapi berhenti dengan ikhlas dulu, takut, baru ada pahala. Ni semua benda-benda yang haram, dia kata. Nah, kalau perkara yang sunat, maksudnya kalau kita niat tapi belum buat, kita dapat pahala. Ya. Tapi kalau katalah benda yang haram, contohnya berzina lah, kita ada kemampuan untuk berzina, kita berkemampuan untuk mendekati zina dan sebagainya, tetapi benda tu kita tak buat, tak ada niat pun nak buat, adakah itu mendapat pahala? Kita berhenti daripada buat dosa. Kita contohnya, jom kita pergi berzina ramai-ramai di Cokit hari ni, contoh kan, kita tu ada kemampuan nak berzina tu. Yang kata dapat pahala ni, kita berhenti dengan sebab apa? Kan? Nak pergi Cokit tengok Roblox ada di sana, tak jadi. Kalau Roblox tak ada, kita dapat dah. Dosa tak tu? Dosa qalbu. Adakah diberi pahala macam tu? Tidak diberi pahala, kerana kita berhenti daripada dosa tu bukan ikhlas. Yang dia sebut di sini ikhlas. Berhenti daripada berzina, nak pergi Cokit tadi pasal apa? Pasal Roblox ada. Kalau tak ada Roblox, benda terjadi dah tu pasal benda makhluk, bukan kerana Allah. Ya, tak dapat pahala. Yang kata ni apa dapat pahala ni? Ikhlas semua. Dia dah jadi dah. Itu. Baik, tengok kita. Maka berdosalah dan disiksalah atas orang yang mengerjakan yang tersebut itu berzina. Zina, wala taqrabu zina. Allah katakan jangan hampirkan zina. Hampir pun jangan, apatah lagi nak berzina. Berzina ni satu perkara yang keji. Seorang sahabat Nabi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu orang, bukan sahabat, dia satu orang yang berlaku pada zaman Nabi. Ya Rasulullah, bolehkah saya nak berzina dengan seorang perempuan? Dia pergi tanya macam tu kepada Rasulullah. Nabi kita ni tuan-tuan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia bukan saja pemimpin orang duk tanya soal agama. Seorang sahabat nama dia Jarir, dia pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, saya tak pandai naik kuda. Macam mana? Pasal naik kuda pun kita tanya Nabi. Nabi ni bukan kita duk ingat macam ustaz hari ni. Ustaz ni tempat dia orang nak tanya agama,
Nabi ni orang sakit lutut pergi jumpa dia, sakit ibu kaki jumpa dia, nak naik kuda tak tahu pun jumpa dia, nak tanya soal agama Nabi ni, tempat rojokan ni benar apa pun dia tanya dia. Satu hari lelaki-lelaki ni dia tanya, ya Rasulullah, saya nak berzina dengan seorang perempuan ni, boleh ke tak boleh? Macam mana keadaan? Nabi jawab apa dia? Kalau kita kena lempang lah kita tanya macam tu kan. Nabi kata apa? Dia kata, baik, bagaimana kalau ada orang lain pergi berzina dengan mak kamu? Apa perasaan kamu? Ui, dia kata, tentu dia mau. Jawab balik kau ni. Dia tanya macam mana dia suka dengan perempuan ni, dia nak berzina dengan perempuan tu, boleh ke tak boleh? Nanti aku tobat lah, dia kata. Jawab Nabi kata apa? Macam mana kalau ada orang pergi berzina dengan mak kamu? Apa perasaan kamu? Oh, dia kerak 18. Kan? Bagaimana kalau orang berzina dengan anak perempuan kamu? Bagaimana kalau orang berzina dengan kakak kamu? Apa perasaan kamu? Terdiam dia. Tengok Nabi dia jawab, dia tak marah. Terduduk ni, ya Rasulullah, saya silap, menyesal, ampunkanlah dosa aku dahulu. Mudah-mudahan Nabi kata, Allah ampun dosa niat hang tadi tu. Niat tadi tu. Kalau tidak, kalau hang tak tanya Nabi tadi, hang dah berzina lah, si baik ada. Berlaku pada Nabi ni sebagai pengajaran kepada kita. Jangan buat zina. Bukan kata zina, hampir pun Allah kata wala taqrabu zina, jangan hampir akan zina. Hampir pun jangan. Kenapa? Kerana apabila kita hampir nak buat jahat, syaitan akan masuk, dia jadi berzina benar. Kemauan kita tu, nafsu kita nak berzina, nafsu kita duduk tarik pada berzina, tak jadi lagi, mai tambah syaitan, jadi tu berzina. Nah, orang yang berzina di akhirat nanti kemaluan dia 70 hasta panjang. Kemudian di padang mahsyar itu manusia pekat pijak kemaluan dia. Ambil tak payah makan tu kali dah panjang macam tu. Kemudian orang perempuan kalau dia berzina tak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia apa ni? Kemaluan dia keluar air busuk sebusuk-busuknya di padang mahsyar, dan besar parat dia tu besar. Begitu. Dan Allah letakkan, kalau orang berzina di atas dunia ni, dia berzina tak sempat nak bertaubat, mati saja, dia masuk saja dalam kubur, tak sempat berapa seken dia duduk di kubur tu, Allah jadikan satu benda, malaikat seumpama burung helang, dia sambah, dia letakkan sama-sama dengan kumpulan Nabi Allah Lut alaihissalam. Ni orang berzina. Tengok dalam kitab Al-Yawaqid disebut, yang ditulis, yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Al-Sya'rani. Orang yang berzina, orang yang main jalan belakang, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dia panggil apa, lesbian, gay, dah apa ni, dia mati tak sempat nak duduk dalam kubur dia walaupun satu seken. Dia ni diambil letak sama dengan geng kumpulan Nabi Allah Lut. Nabi Allah Lut sampai hari ni duk kena azab hujan batu daripada api neraka turun kepada mereka. Bangun akhirat lagi teruk lah. Bangun akhirat duk kubur pun teruk macam tu dah. Ni berzina. Sama juga macam orang yang minum arak. Dia kata apa dia? Minum arak tak boleh. Benda-benda yang memabukkan tak boleh. Hari ni orang duk tanya saya banyak, Ustaz, ketum boleh minum tak betul? Saya kata, pasal apa nak minum ketum? Sakit urat belakang. Sebelum ada ketum ni ada ubat urat sakit urat belakang. Dia kata ada. Pasal apa lu pilih ketum? Ketum ni lebih menjorak, Ustaz. Saya kata, kalau lebih menjorak, boleh makan, tak ada masalah, tapi tujuan dia nak sembuhkan benda tu saja. Tapi walaupun tujuan nak sembuhkan benda tulang belakang, sakit pinggang contohnya, kata sakit pinggang ni lega, minum air ketum ni, badan sihat, ada tenaga. Tapi kalau hang makan ketum ni, tak makan sekali dia rasa gatal, garu. Dia pelik lah tu. Jangan mula benda tu. Mula benda tu daripada sikit, asalnya nak buat ubat, tapi orang buat habat dah, doktor buat kajian dah, dia ni lama-lama jadi ketagih.
hang nak pilih, maka syaitan cuba tarik kita pergi kat situ. Tak boleh, saya kata. Nak kata tak boleh pun tak boleh, nak kata boleh pun tak boleh. Tengok keadaan macam apa tujuan. Kalau makan ni hang pening lalak dah. Setiap benda yang memabukkan, walaupun ambil ketul batu makan, mabuk batu ni, benda yang memabukkan, ya, tapi ada tujuan berubat kepada dus yang macam kita ubat batuk kan. Ubat batuk kan, boleh tak kita makan untuk nak bagi lega batuk? Boleh, tak ada masalah. Oh, tapi doktor kata satu sudu saja. Tiba-tiba kita makan ubat batuk sebotol. Oh, haram lah. Tujuan dia dus tu habis dah. Alkohol benar tu, benda membebuk. Tapi ada sukatan dia, kita tak mau ikut sukatan. Kita ikut sukatan kita, kita tak mau ikut sukatan agama. Jadi haram benarnya. Mabuk juga. Kita nak. Habis. Dan yang makruh. Baik. Dan arti makruh itu berapa? Sikit lagi. 10 minit. Cukup sejam. Dan arti makruh itu, ingat tu yang sunat dan arti makruh itu barang yang dituntut tinggal sebagai tuntutan yang tidak putus, sekira-kiranya tidak berdosa atas yang mengerjakan dia akan perkara makruh, dan diberi pahala atas yang meninggal akan dia akan benda yang makruh. Meninggal dengan ikhlas perkara makruh tadi itu. Kerana apa meninggal perkara yang makruh dapat pahala? Kerana yang makruh itu setengah daripada amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang sunat tawaran, yang makruh amaran. Dia tak sama. Amaran, Allah tak suka benda makruh ni. Contoh, dia kata macam mana? Tengok benda yang makruh seperti makan sambil berjalan. Dia tulis di situ. Makan sambil berjalan. Berdosa tak makan sambil berjalan? Tak berdosa. Tapi makruh. Orang perempuan dia masak kat dapur kan, masak dia ambil ni nak test sambil berjalan pergi sana pergi sini pergi kat dapur, dia duduk test makanan. Nak test, duduk dapat pahala. Makanan pun dapat sedap, duduk dapat pahala. Tapi kalau makan sambil berjalan, boleh tak boleh? Boleh. Maka tapi benda yang Allah tak suka benda tu. Duduk makan. Ustaz nak rasa je masakan saya ni masin ke masam ke, nak rasa takkan nak duduk kat dapur tu mana ada kursi. Kalau ada kursi duduk duduk juga. Niat aku nak ambil pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu makan sambil jalan. Kita ada satu lagi. Makan ni benda tak habis lagi dalam mulut, kita makan cuci tangan mau sambil jalan, mulut makanan duk ada lagi dalam mulut, makruh juga yang tu. Tadi duduk cantik dah, tadi duduk makan kat atas kursi tu, duduk makan dapat pahala cantik lah, malaikat duk tulis, Raqib dan Atid duk tulis lah. Tiba-tiba berjalan pula dah, tak habis lagi makanan dalam mulut. Hak dalam mulut tu benda tu makruh, tak suka. Hak yang lain tu dapat pahala. Begitu. Nah, dia kata, habis. Dan kencing sambil berdiri, makruh juga. Kencing sambil berdiri. Ustaz, saya sakit lutut, tak boleh nak lipat. Tak apa, kena tahu. Tu kita hari ni balik nanti kat kampung raya, nanti kita balik berhenti kat R&R. Banyaklah, penuh. Ada tandas dekat dinding. Orang lelaki kan, ada tandas kat dinding. Buka zip, keluar, kencing kat dinding. Sambil berdiri ke sambil duduk tu? Sambil berdiri. Tak dapat pahala, rugi. Patutnya yang aku kencing ni dapat pahala. Diri kencing tu dapat pahala. Duduk dapat pahala hasil pula tu. Tandah penuh, kecuali tandah penuh. Boleh tak tahan? Tak boleh. Kalau tahan, memang basah surat aku. Darurah. Begini. Hari ni saya tengok dalam YouTube, orang perempuan pun ada dah kencing sambil berdiri tu. Saya tak tahu lah bila produk ni dah sampai kat Malaysia. Saya tak tahu. Dia kencing sambil berdiri. Orang putih ni dia buat, tengok. Siapa yang buat ni? Yahudi lah buat. Macam-macam. Orang perempuan kencing berdiri. Nanti tengok sampai kat Malaysia. Kalau Malaysia beli memang teruk semua lah kita ni. Orang lelaki-lelaki boleh lagi. Sebab
Kan dia tarik zip, dia buka grabber, dia boleh lagi pergi kencing. Orang perempuan nak kencing berdiri lagu mana? Basah habislah sudah dah. Kan? Tapi dia buat, saya tengok kan dalam YouTube, dia buat macam kalau kita minyak habis, corong, dia tarik macam corong tu. Bukan nak cerita pun teruk perkara ni. Penting. Yang apa yang kata Rasulullah lalu kat kubur, dia kata yang mayat tu diseksa disebabkan oleh kencing berdiri. Ya, dia masalah bab taharah. Satu hari Nabi berjalan di Madinah, tiba-tiba kuda Nabi ni, pasal kalau kuda dia angkat kaki dua ni bunyi tu kan. Itu panggil apa saya tak tahu lah. Kuda dia, Nabi naik kuda dengan sahabat, tiba-tiba kuda ni dia tak mau nak pergi, angkat kaki dua tu Nabi macam nak jatuh. Nabi kata, apa hal ni? Nabi kata kepada sahabat, berhenti kejap. Di sini ada 2 kubur, tapi tak ada batu penanda. Nabi kata di sini ada 2 kubur sedang kena azab. Sampai kuda ni dengar. Kan manusia kalau azab, benda yang azab ni kan kita tak dengar kan. Manusia dan jin tak akan dengar, semua binatang dengar. Kuda Nabi dengar benda yang kena azab ni. Kuda ni berhenti, takut nak lalu kawasan kubur ni. Kubur lama, tak ada apa orang, ada 2 kubur di situ. Kuda ni berhenti. Kemudian Nabi kata turun di sini. Nabi kata kepada sahabat, tahu tak pasal apa kita kena berhenti ni? Kuda kita tak mau lalu kerana dahsyatnya ahli kubur di tengah sedang kena azab. Sahabat ni tanya, ya Rasulullah, apa dosa dia kau buat ni? Dia mencuri ke? Bunuh orang ke? Berzina ke? Dosa apa yang teruk sangat? Nabi kata, bukan dosa besar, dosa kecil je bagi pandangan dia. Maknanya apa dia? Dia tentang taharah dia kurang berat. Dia kencing dia tidak berdehem. Kayak kita dia kencing ni, Nabi kata dia ni yang satu kubur ni kena azab, bukan kes besar, kes kecil je. Apa dia? Kencing tak berdehem. Apabila tak berdehem, nanti kejap lagi dia keluar lagi. Dia keluar sikit, dia semayang juga, tak bersih juga dia. Maka syaitan, sebab itulah sebahagian ulama kata sunat berdehem, sebahagian kata wajib, mengambil kira daripada hadis ni tadi. Kita orang lelaki-lelaki, orang perempuan pun sama. Kencing kuat, berdehem tu, sambil kita berdehem, sambil kita tarik urat di bawah. Ni kaedah dia, bagi keluar habis. Kenapa? Apabila kita kencing, yang banyak habis dah air kencing, tinggal sikit dekat pundi ni. Apabila kita berjalan-jalan pergi kat semayang, kita semayang Allahu Akbar, dia berasa sikit itu, kita pun ni tak ada apa, ni mainan iblis je, kita dah berasa macam tu. Sebab itulah disunat bidah. Ulama kata wajib, ulama kata sunat, khilaf dua ni. Maka sebagai ulama kata wajib mengambil kira tadi azab yang begitu teruk. Dia tak berdehem ya. Dia tak berdehem. Yang satu lagi apa dia? Yang kena azab kubur yang lagi satu. Kubur yang lagi satu Nabi kata macam cerita piramid. Ni kepala bapa ni kepala bapa aku. Siapa berani pijak? Siapa dia ni? Jenis melaga-lagakan orang. Nabi tak kata Nabi Ramli, itu saya buat contoh. Apa dia? Dia suka melaga-lagakan orang. Dia jumpa mak ayah, dia cerita kat ayah, mak timah kata kat hang macam ni tau. Dia mengacung. Dia panggil apa dia? Dalam dua muka orang ni. Dalam dua muka. Dia bercerita kat koni lain, punca dia nak bagi orang ni bergaduh. Oh, ni azab dia ni. Kena macam ni. Nah, jangan mau ingat. Satu lagi hadis apa dia? Dia ambil air semayang lebih kurang, kena azab juga. Bab taharah sama macam kencing tadi tu. Ni bab ni jangan duk mainan kita ambil semayang bagi cerangan. Begitu. Nah, seperti kencing berdiri, Nabi pun pernah 2 kali seumur hidup dia kencing. Satu kali Nabi berjalan-jalan, Nabi kencing berdiri. Sahabat ni duk ambil kain buat kepung, tak bagi inilah, buat kepung tu bagi Nabi kencing situ. Pasal apa tu? Nabi sakit lutut, Nabi tak boleh nak duduk, nak lipat lutut tu. Maknanya Nabi kencing berdiri dah, berdiri. Tapi Nabi kencing berdiri,
menjadi pengajaran kepada kita, nak bagi tahu pada boleh kencing berdiri ni kalau ada masalah. Kali yang kedua Nabi kencing berdiri juga, Nabi pergi di situ, ada di situ najis, kawasan najis banyak. Kalau aku duduk sekali lagi jumpa aku kena lantai ni najis, Nabi berdiri. Tujuan dia macam tu. Maknanya nak ajar kita juga mata kencing berdiri ni boleh. Tapi sebab-sebab yang tertentu saja. Ingat benda ni Allah larang, Allah tak suka kencing berdiri. Begitu. Makan berdiri, Nabi pernah makan berdiri, minum berdiri sekali. Nabi kan nak minum, dia ada kulit kambing tu diisi air. Kemudian Nabi nak minum susah, nak ambil itu susah, Nabi berdiri saja minum macam tu. Pernah sekali Nabi minum macam tu, disebut dalam hadis Nabi SAW. Baik, tengok kita. Dan memakan akan makanan yang berbau keji, seperti memakan bawang putih. Makruh bawang putih. Bawang putih tulis di situ, bawang putih yang belum masak. Kalau dah masak kan kita jenuh makruh dalam gulai banyak. Kan dalam gulai makruh Allah Ustaz. Bawang putih tak masak, tak buah bawang putih tak sedap pula nanti. Kan? Bawang putih di sini yang mentah. Kerana kan ada orang yang makan mentah macam tu. Bawang putih dia buat sambal, dia pun bawang putih macam tu je, mentah, makruh itu. Dan sebagainya. Petai. Sedap-sedap semua makruh. Petai. Tapi tak makan petai. Haji, makan petai. Makan kan? Makan petai. Hari ni dah tengok dah makruh makan petai. Kan? Teringat makan petai dapat pahala. Tapi saya nak makan petai, tapi petai habis kat pasar, tinggallah makan petai, tak dapat pahala. Tinggal makan petai disebabkan petai habis, stok tak ada. Tinggal makan petai sebabkan tak ada petai. Kalau ada petai makan juga. Tinggal makan petai macam tu, dia kira tak dapat pahala juga lah. Kata. Tinggal di sini dikira tinggal dengan ikhlas macam tu. Dan sebagai daripada perkara yang makruh, maka dapat pahala atas yang meninggalkan dia perkara makruh. Tinggal dengan ikhlas dan tidak disiksa atas yang mengerja akan dia akan yang makruh, bahkan rugi akan dia. Kerana makruh itu, yang makruh itu satu amaran yang dibenci akan dia, akan perkara makruh tu oleh Allah Ta'ala. Masya Allah, Allah benci perkara yang makruh ni. Ustaz isap rokok, isap rokok, isap rokok ni, isap rokok temakai Cina, keluar asap berbunga-bunga. Isap rokok ni tuan, tak boleh. Satu ustaz duk ceramah di masjid saya, orang dia ceramah perkara makruh, perkara haram. Saat lagi kita habis ceramah, kita panggil lah dia makan. Kan ustaz-ustaz ni makanlah tempat ni. Dia duduk musim. Saya kata, ustaz menampak macam gelisah aja, apa hal ni? Nak balik cepat kan? Doa dia kata, doa. Dia malu nak cakap dengan saya. Kita duduk rimah pasal dia ni, nampak macam nak balik cepat kan kita. Ustaz ada hal kan? Ada anak orang kat rumah ada masalah apa? Dia kata tak ada apa, tapi kita nampak dia rimah. Lepas dia balik, buka peta je, dia ulang kita. Suruh sangkak. Ustaz sangkak. Tadi bukan main ni ceramah makruh, haram, tak boleh tahan ke rokok, tak boleh tahan. Boleh cakap haram kat orang, tapi sendiri juga kena rosak. Dengan rokok tak boleh. Kami dulu, masa dulu, ingat tak? Bas dulu, kita naik bas dulu, pakai tiket. Masuk duit dalam tu, kering-kering, ambil tiket. Nanti ada pula orang tukang gunting tiket tu. Dulu saya main Shah dulu, 1995. Saya main Shah ni. Kita daripada Kelang, dulu Kelang tu bas stand ada kat Kelang dulu. Daripada Panamaran, duit tak ada. Sanggup berjalan kaki, janji boleh disapok. Jadi nak pergi Kelang daripada Panamaran tu tak naik bas lah, jalan kaki. Kalau naik bas, duit tak ada, nak tambah. Okok tak risau. Apa? Janji kita risau okok, jalan kaki. Daripada Panamaran, jalan kaki ke Kelang. Sanggup jalan kaki. Okok punya besar. Dia kata okok,
susah nak tinggal kan. Tapi kalau tinggal makruh. Hari ni orang ketika kata haram apa itu, kebanyakan ulama kata haram. Kenapa rokok hari ni ada benda-benda yang memabukkan, benda-benda yang merosakkan kita, dia jadi mudarat kepada kita. Darurah, nah, benda yang darurat lebih besar daripada manfaat. Darurat. Maka doktor kata rokok isap ni mudarat. Ya. Maka apabila mudarat, hukum dia sudah berubah menjadi haram. Asalnya makruh. Makruh macam mana? Makruh kerana membazir, bakar duit. Maka ulama kata makruh. Tiba-tiba dalam otak tu benda kesihatan dia boleh terjejah kesihatan, maka hukum tadi tu dah berubah menjadi haram. Ustaz, saya bisa okok lama lah, tak ada okey, tak sihat kan? Kalau macam tu makruh bagi haram. Tapi betul kan, kebanyakan doktor kaji dah okok ni mudarat kesihatan. Tapi oleh kerana kita rasa kita boleh mampu, hukum dia berubah menjadi makruh atau haram. Sunat tak ada. Bisa okok sunat tak ada. Makruh ataupun haram saja. Habis itu. Nah, tengok lagi kitab dia kata apa dia? Perkara yang makruh amaran daripada Allah Taala, wallahu alam, dan arti harus itu. Konti kat situ. Sejam 7 minit kita belajar pagi ini. Harus satu lagi. Ingatlah, harus ni kadang-kadang benda yang harus kadang-kadang boleh jadi haram, boleh jadi wajib. Benda harus ni kita kena hurai bagi lebih sikit. Kemudian habis hukum syarak, dia main hukum adat. Habis hukum adat, kita belajar hukum adat, belajar hukum akal. Barulah ada wujud qidam baqah di sini. Ujung sana baru ada wujud qidam baqah. Lambat lagi lah nak sampai wujud qidam ni. Ingat tak? Tapi kalau seseorang tu tak tahu ilmu mengenal Allah itu adalah wajib bagi diri dia, adakah kita tak berdosa? Sebab kita selalu dengar tu tak apa, tak berdosa. Okey, baik, betul. Bagus soalan. Macam ni. Dia tak tahu, dia dah belajar tapi tak tahu. Tak faham, kita kata. Tak berdosa. Yang memahamkan Allah. Yang kata tak tahu ni, kenapa ni tak tahu tapi tak tahu, tak belajar, berdosa. Yang dituntut ke atas kita ni, tuntut yang putus untuk mengenal Allah ni, dituntut atas kita belajar, bukan tuntut mengetahui. Ada orang belajar tak tahu sampai dia bengak. Dia dah belajar, dituntut ke atas kita belajar. Yang memberi faham kepada kita siapa? Allah. Maka kita belajar, tak faham lah Allah ni lagu mana, tak faham. Belajar dah juga, tak faham belajar, tak faham juga. Maka lepas tuntutan tu. Yang kata berdosa ni, dia dah lah tak tahu, tak mahu belajar. Macam kita tajwid kan, tuntut pada kita baca bagi betul. Belajar dah ihdinas sirat, tak mahu nak boleh juga bacaan dia. Hajar ha. Dia bunyi macam tu, tak boleh. Sah dah semayang dia, sah, tuntutan tu dah lepas kepada dia. Kerana dia dah belajar usaha. Yang kata baca tak betul Fatihah ni pasal tak mahu belajar. Dia dengar orang macam tu nak, dia pun baca tak betul. Nah, sifat 20 ni dia tuntut ke atas kita mengenal Allah. Okey, mengenal Allah. Macam mana cara nak mengenal Allah? Melalui belajar. Daripada belajar ni lah baru mengetahui. Ada orang belajar tak pandai-pandai dah. Begitu. Nah, kena belajar baru lepas tuntutan dia tu. Jadi tak boleh saya tak tahu tapi tak mau belajar dulu kat umur dulu tengok workshop. Tak jadi kata. Nah, belajar yang memahamkan kita Allah. Cuma kita kena ada usaha ikhtiar. Yang belajar ni usaha ikhtiar kita lah. Amaran sudah sampai. Kita ni kita ada usaha, ada ikhtiar. Kemauan kita. Barulah ada bantuan Allah. Jangan jadi Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah.
Adapun Mu'tazilah dia kata apa dia? Kita ni tak ada kuasa apa sikit pun. Allah bagi kepada kita. Dia semua letak kepada Allah. Tak ada usaha ikhtiar tu. Kita ahli sunnah wal jamaah kena ada usaha ikhtiar. Itu adapun Jabariyah dak kita semua. Allah tak ada pula dah. Ya. Kita makan usaha kita, Allah tak campur di situ. Kita ambil gaji, potong kayu putus, kita yang potong, bukan Allah yang tak. Ini Jabariyah. Dia kita semua. Jahat buruk bukan kita semua. Kita ahli sunnah. Tak kan macam tu kan? Qada dan qadar, baik dan jahat ini daripada Allah, tapi di atas usaha kita juga. Adapun Qadariyah, dia tak semua Allah Ta'ala, sebahagian lagi tak semua kita, dia sebelah kita ahli sunnah wal jamaah tak usaha ikhtiar. Ni kita usaha ni, usaha ikhtiar. Kalau macam tu semua nak letak kepada Allah, pegangan kita macam mana? Kenapa kamu berzina? Allah dah tentu dah. Nampak macam mana aku berzina hari ni? Kan Allah dah tentu. Semua letak ke Allah. Itu dia panggil Jabariyah. Faham tak kita? Jabariyah kan? Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Ni geng-geng ni nama macam-macam. Tapi tetap dia mengaku Allah itu Tuhan dia. Dia tak sembah Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah. Dia tak sembah berhala. Dia sembah Tuhan juga. Cuma akidah dia lain. Itu macam Syiah tu kan? Syiah. Siapa Tuhan Syiah? Allah juga. Cuma dia apa dia? Dia Syiah ni, dia menolak sahabat. Apa hukum menolak sahabat? Kufur. Tapi kufur pada sisi Allah, bukan pada sisi kita. Kita tak boleh pergi kat Syiah. Syiah ni kafir. Dia kata macam tu. Tak boleh. Kita tak boleh menghukumkan Syiah tu sebagai kafir. Yang menghukum Allah senantiasa berakidah. Dalil saya tengok. Arab Saudi ambil Syiah pergi buat haji. Dia benar Syiah pergi buat haji. Wahabi benar Syiah buat haji. Kenapa dia? Berakidah. Kita manusia tak boleh menghukum. Hang kafir, hang kafir, hang kafir, hang kafir tak boleh. Yang ni urusan Allah. Dia panggil pada yang tu wajib aridi, bukan wajib pada kita untuk nak menghukumkan tu. Samalah macam orang tak belajar sifat 20. Jadi macam Hajah soal tadi, hang tak belajar kafir tau hang. Tadi dia kata macam tu. Kafir di sisi Allah. Siapa-siapa yang tak belajar sifat 20, kufur dah dia, kufur. Tapi bukan sisi manusia, sisi Allah. Balik akhirat nanti di padang mahsyar nanti semua manusia berkumpul di padang mahsyar. Allah kata, hang bukan hamba aku. Kerana dulu atas dunia dulu, hang tak kenal aku tak kenal kamu. Allah kata. Itu. Habis kalau Allah tak kenal kita. Kenapa? Kita duduk atas dunia ni, kita duduk mengaji ni, duduk kenal Allah, duduk kenal. Tuhan kita ni, kalau kita sekali kenal dia, 10 kali Allah kenal kita. Betul tak tu? Kalau kita buat kebaikan sekali, 10 kali Allah buat kebaikan kepada kita. Tapi kalau kita tidak kenal Allah sekali, 10 kali Allah tidak kenal kita di akhirat. Itu yang takutnya. Begitu. Wallahu a'lam sampai kita. Ya. Sekarang ni kita belajar macam sifat 20 tu kita tahu. Wujud, tindak, bakhom, apa tu dan wajib dia binafsi. Ya itu tu kita dah belajar dulu. Tapi sejauh mana tapi etikat kita masih kita kata Allah itu yang esa. Okey, sejauh mana kita perlu mendalami ataupun belajar tentang sifat 20. Okey, border dia kita panggil. Dalam kitab kita yang belajar hari Rabu kan, kitab Hidayah dan Hidayah tu, dia letak dah border kita. Sifat 20, sifat nak mengenal Tuhan sampai daripada mana sampai mana yang kita perlu kena belajar. Setakat mana? Adakah kita nak belajar sampai tak berhenti? Tidak. Dia ada had dia. Untuk yang kata lepas perdoaan sampai mana tadi tu. Dia kata apa dia? Kalau dalam kitab tu kita akan jumpa nanti. Dalam bab al-mutahid, perdoaan dalam bab al-mutahid kita belajar macam mana? Belajar mengenal Allah ni macam mana? Belajar Tuhan kita, dia tidak berjisim, dia tidak arak. Kemudian Tuhan kita ni dia ada sifat kemalan, sifat yang wajib 20.
belajar semua habis. Sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala 20 juga yang harus bagi satu. Ini je 41 sifat ni yang belajar clear lah. Okey dah situ. Maknanya 41 sifat kita kena belajar yang wajib bagi Allah itu clear. Kemudian yang berkaitan dengan Rasulullah, karena kita ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena combine itu sekali. Belajar sifat yang wajib bagi Rasul pula. Siddiq, amanah, tabligh, potanah, dan lawan bagi sifat 4 ni. Dan harus bagi sifat yang 4 ni. Itu saja bab akidah. Tak lebih pada situ. Kalau lebih, nombor 1 lah. Tapi nak cerita yang kata Haji kata tadi, sampai mana kita nak belajar. Semua 50 sifat yang kita wajib kena belajar. Belajar macam mana tu Ustaz? Kena faham satu. Kalau kita belajar dah dekat sekolah dulu wujud khidam ni. Tapi yang tu belajar menghafal. Kita hafal aja. Tapi kenal dah, kalau nak hafal tak kenal. Mesti kena tafsir. Kena hurai satu. Wujud artinya ada. Ada apa? Ada Tuhan. Tahu kat mana kata ada Tuhan? Kalau tak boleh mai dalil, kita taklid. Kita dah abad dah taklid tak boleh tadi, kan? Haji, Tuhan ada tak? Ada. Mana bukti dalil kata Tuhan ada? Tak boleh mai dalil, taklid tak sah juga. Wujud tadi itu tak sah juga. Mesti kena dalil. Dalil inilah bukti. Bukti satu sifat, satu dalil. Satu sifat, satu dalil. Satu sifat, satu dalil. Lama-lama 50 sifat yang wajib dah habis tuntutan kita tu. Habis dah. Tak ada lah. Di situ dah. Mengaji lebih daripada tu. Itu dia panggil sudah menjadi takluk fardu kifayah dah. Fardu ain dah tak ada lagi dah. Jadi nah, banyak lagi yang kita nak kena belajar ni. Kalau nak tafsir apa dia? Wujud. Ada takluk apa? Takluk khabar, takluk tanjizi hadis, takluk tanjizi qadim, kamun tasim. Allah banyaknya. Kita nak kena belajar lagi. Tu yang kita duk kaji tentang Tuhan. Wallahu a'lam. Lina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma iftah alaina futuhan arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah ya Tuhan kami, fahamkanlah kami ilmu agamamu ya Allah. Alimkanlah kami dengan tafsir Al-Quran ya Allah. Alimkanlah kami dengan ilmu perdoaan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau ambil nyawa kami sehinggalah Engkau fahamkan kami ilmu perdoaan ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami di dunia ini dalam keadaan kami jahil dengan ilmu agama ya Allah. Kami merayu padamu ya Allah. Engkau terimakanlah amal ibadat kami selama ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami. Dosa yang sengaja, dosa yang tidak sengaja. Dosa yang kami nampak, dosa yang kami tidak nampak ya Allah. Ya Allah, dosa kami begitu banyak ya Allah. Kami tidak mengetahui dosa begitu banyak, melainkan Engkau lah yang mengetahui dosa kami begitu banyak ya Allah. Ampunkanlah kesemuanya dosa kami ya Allah. Sekiranya Engkau tidak ampun dosa kami, susahlah kami di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau banyak bagi rezeki kepada kami. Engkau sentiasa beri rezeki kepada kami ya Allah. Tetapi kami jarang mensyukuri nikmat rezeki yang Engkau beri pada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau selalu sebut nama kami di hadapan malaikatmu ya Allah. Tetapi kami jarang sebut namamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah lidah kami ini seperti mana lidah Sayyidina Nabi Allah Ayub alaihissalam ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami ini seperti mana hati Sayyidina Nabi Allah Ayub alaihissalam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankanlah permintaan kami ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami dalam beribadat kepadamu ya Allah. Janganlah Engkau matikan kami ya Allah, melainkan kami membawa bekalan yang sempurna, barulah Engkau ambil nyawa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami bimbang sekiranya Engkau ambil nyawa kami dalam keadaan kami berdosa padamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sementara kami masih hidup ya Allah,
Engkau berilah kesempatan kami buat kebaikan kepada ibu bapa secukup-cukupnya. Ya Allah, sekiranya ibu bapa kami sudah tidak ada lagi, Kau tempatlah ruh mereka di kalangan orang-orang yang soleh, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah taufik dan hidayah kepada anak cucu kami, Ya Allah. Fahamkanlah ilmu agama kepada anak cucu kami, Ya Allah. Jadikanlah mereka orang yang solat, orang yang menyembah-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kami tidak mampu mengajar anak cucu kami, adik-beradik kami, Ya Allah. Kami tidak mampu kerana kami penjahil, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak mampu mengajar adik-beradik kami, ahli keluarga kami, anak cucu kami sembahyang, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami menandah tangan padamu, memohon pertolongan daripada Engkau, Ya Allah. Berilah taufik dan hidayah kepada mereka untuk cinta dengan majlis alim dan cinta dengan salat, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yakin Engkau adalah Tuhan yang maha berkuasa di atas mengubah hati seseorang, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau dengar apa yang kami pinta ini. Engkau melihat apa yang kami lakukan pada pagi ini, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah satu amalan kepada kami, amalan yang berguna, yang membawa keuntungan kepada kami di akhirat nanti apabila kami bertemu denganmu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami dalam beribadat kepada-Mu, Ya Allah. Berilah kesehatan tubuh badan kepada kami supaya senang kami beribadat kepada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di akhirat nanti Engkau pandangkanlah kami dengan pandang rahmat-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketika manusia berkumpul di padang mahsyar, Engkau asingkanlah kami bersama ahli sunnah wal jamaah dan para anbiya, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau pandangkanlah kami di akhirat nanti dengan pandang rahmat-Mu, Ya Allah. Engkau mengakulah kami ini hamba-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kami bimbang sangat, Ya Allah. Sekiranya Engkau tidak melihat kami di sana, Ya Allah. Engkau tidak pandang kami di sana, Ya Allah, yang menyebabkan kami terhumban ke dalam neraka-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah buku catatan amalan kami dengan tangan kanan, Ya Allah. Berilah buku catatan kami dengan tangan kanan, Ya Allah. Berilah buku catatan amalan kami dengan tangan kanan, Ya Allah. Tolonglah jangan beri dengan tangan kiri, Ya Allah. Tolonglah jangan beri buku catatan kami dengan tangan kiri, Ya Allah, yang menyebabkan kami terhumban ke dalam neraka-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, cukuplah dengan dosa yang kami ada selama ini. Kami sudah menyesal, kami sudah insaf apa yang kami lakukan selama ini, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau uji kami dengan perkara dunia sehingga kami lupa perkara akhirat, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah permintaan kami. Kami bertawasul dengan Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. Ya Allah, buangkanlah sifat mazmumah di dalam qalbu kami. Masukkanlah nur Muhammad ke dalam qalbu kami, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wallahu a'lam.